Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا معلم الحكمة علمنا يا معلم الحكمة علمنا يا معلم الحكمة علمنا وذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون قولا فيتبعون أحسنه نوينا التعلم والتعليم ونفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Jadi insyaAllah pada pagi ini kita sambung pada bab ma jaa fi mandil ba'dal wudu. Bab yang ke-203. Kata musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi barakati ulumihi fid darain amin. Bab ma jaa fi mandili ba'da al-wudu. Bab yang ke-203 yang telah datang ia pada menyatakan sapu tangan kemudian daripada wudu. Jadi mandil tu maknanya kain ataupun tisu ataupun apa saja benda yang kita gunakan untuk lap badan kita setelah kita mengambil wuduk, maka benda tu dipanggil mandil. Orang Arab tiada tisu pun dipanggil mandil juga. Kain yang digunakan untuk lap, untuk menghilangkan air pada tubuh badan ketika mana selepas daripada wuduk, itu dipanggil mandil. Baik. Maka Imam At-Tirmizi rahimahullahu ta'ala mendatangkan satu bab khusus berkenaan dengan isu lap badan ataupun lap anggota wuduk setelah daripada wuduk dan apakah hukumnya. Baik. Bermulanya dikendaki dengan sapu tangan di sini sebarang apa kain atau seumpama tuala tekap tubuh bagi menyapu basah di muka dan tangan dan lainnya daripada air sembahyangnya, kerana bermaksud hendak lekas mengeringkan basah di tubuh, maka bersapu dengan satu kain atau secebis daripadanya atau daripada baju kain yang dipakainya, keringlah ia dengan segera. Itu sebab dia lah, sebab pakai mandil tadi tu untuk cepat kering tubuh badan. Jadi Imam Syekh kita Al-Marbawi rahimahullahu ta'ala datangkan ta'rif tu dulu supaya kita tahu maudhu' ataupun tajuk perbincangan dalam hadisul bab. Baik. Masalah 204. Sapu tangan bagi mengeringkan wuduk dan hadisnya. Sebenarnya telah dikeluarkan oleh Imam Tirmizi dengan dua sanad yang dhaif akan hadis Nabi SAW menyapu wuduknya memberi kering. Katanya An Mu'adz Ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu qala ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam
idza tawaddaa masaha wajhahu bi tarfi thawbih. Diriwayatkan daripada Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, katanya, telah aku lihat akan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mengambil wuduk, ia menyapu ia akan mukanya dengan hujung kainnya supaya segera kering. Kata Imam Abu Isa At-Tirmizi, bermula hadis ini gharib lagi dhaif. Jadi ada satu riwayat, walaupun riwayat ni tuan-tuan kata ulama, terutama Imam At-Tirmizi rahimahullahu taala mengatakan riwayat ni ada riwayat yang dhaif. Selepas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil wuduk, Nabi akan lap menggunakan ni bahagian ni. Apa kita nak kata bahagian ni? Bahagian lengan. Bahagian lengan kan kita lap. Dan juga ada satu riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam bila mana sujud, Nabi menggunakan jubahnya. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam suka pakai jubah yang bahagian ni lebar. Nabi hanya ada satu jubah. Dalam Syama'il Muhammadiyah, Nabi hanya ada satu jubah saja yang bahagian lengan disempit. Itu jubah dia panggil jubah Rumiyah. Jubah Rumiyah ni mana bahagian lengan disempit. Ada kata ulama yang berkancing. Kan ada tengok pakai jubah kan, dia klip kat sini. Itu dia panggil jubah Rumiyah. Satu tu ya, tu pun sebab sahabat hadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang paling diminati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah jubah yang bahagian lengan ni panjang. Dia lebar. Jadi ada satu riwayat ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam solat ketika mana tengah hari panas, tak boleh nak sujud di atas tanah, maka Nabi menggunakan sebahagian daripada mana? Daripada bahagian jubah ni untuk digunakan sebagai alas untuk menutup dahi. Itu ada dalam riwayat hadis. Jadi jubah. So jubah ni tuan-tuan, dia bukan jubah macam ni. Tak. Jubah istilah pada zaman Rasulullah adalah jubah yang tidak berbutang. Kalau tuan-tuan tengok itu imam kan, dia ada pakai satu jubah hitam. Jubah hitam tu jarang berbutang. So dia pakai tu, jubah luar tu. Itu dia panggil jubah. Ini bukan, yang ni panggil saub biasa ya, pakaian biasa. Dia ada satu lagi pakaian. Nabi banyak pakaian. Ada pakaian dia panggil pakaian burdah. Mana pakaian burdah ni pakaian selimut. Kalau tuan-tuan tengok ada satu cerita dalam YouTube, apa Omar Mukhtar The Series. Omar Mukhtar yang pejuang apa fisabilillah di Libya dulu, lawan dengan Itali dulu. Dia ada pakai jubah. Tu dia panggil apa? Dia panggil burdah, dia panggil. Dia kain selimut yang ditutup di badan. Tu ada yang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma di sini riwayat ni Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas daripada ambil wuduk, Nabi lap wuduknya dengan sebahagian daripada jubah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi riwayat ini kata ulama dia adalah dhaif. Bukan hanya setakat gharib, malahan hadis itu adalah hadis dhaif. Tapi tetap juga Al-Imam At-Tirmizi masukkan di dalam kitab beliau. Menunjukkan apa tuan-tuan? Menunjukkan pada pengamalan hadis dhaif ada yang diamalkan oleh para ulama dalam menentukan hukum. Betul, Imam At-Tirmizi muqaddimah beliau dalam kitab Ilal beliau belakang, kalau kita baca kitab Sunan Tirmizi bahagian belakang sekali diletakkan dipanggil Ilal As-Saghir. Imam Tirmizi dia ada satu kitab Ilal. Ilal ni mana bab bincang berkenaan dengan kecacatan hadis. Kata Imam Tirmizi, dalam kitab aku ni kitab dia ni, dalam kitab aku ni semua hadis diamalkan oleh fuqaha. Maksudnya apa? Hadis yang dia letakkan dalam kitab beliau, Imam Tirmizi letakkan dalam kitab beliau, semua diamalkan oleh semua fuqaha. Bukan hanya setakat mazhab Syafi'i, malahan mazhab-mazhab yang lain, dan juga mazhab-mazhab yang dah pupus, mazhab-mazhab yang kita dah tak kenal. Antaranya hadis ni hadis dhaif. Jadi adakah kita nak kata Imam Tirmizi meletakkan hadis dhaif dalam kitab dia? Adakah Imam Tirmizi tidak ada niat? Dia ada niat dia. Maksudnya apa tu? Dia nak merujukkan kepada kita, dia nak tunjukkan kepada kita apa dia? Hadis dhaif
kadang-kadang ulama jadikan dia sebagai sandaran hukum. Saya kata kadang-kadang, bukan selalu tak. Kadang-kadang. Antaranya hadis apa dia? Hadis Jabirah. Jabirah ni tuan-tuan, kita balut badan kita, terluka. So dekat bahagian tu nak buat apa? Kan kita terluka, kepala kita luka ke, anggota wuduk kita terluka, kita balut tangan kita patah. So bahagian yang patah tu nak buat apa? Kita kata sapu sapu wuduk betul, sapu wuduk. Mana jalil dia? Mana hujah yang kata kena sapu tu? Hujah dia ada, cuma hujah tu dhaif. Hujah yang disuruh sapu wuduk di atas tempat balutan luka tu, ataupun tempat balutan yang kita patah tu, riwayat tu dhaif. Tapi kenapa ulama ambil riwayat itu dijadikan sandaran hukum? Sebabnya satu ya. Daripada tak ada hadis, biar ada hadis walaupun hadis tu dhaif sekalipun. Kita nak cari dalil sahih tak ada. Yang ada dhaif, dhaif tu diguna pakai. Itu cara ulama. Supaya apa? Supaya kita tahu tidak semua hadis dhaif boleh dibuang macam tu saja, tak. Dia ada cara pengamalan dia. Sebab tu ada ulama yang mengarang kitab, antara kitab zawaid. Kitab zawaid mana kitab-kitab tambahan hadis yang kadang-kadang hadis ni tak sahih pun, tapi diguna pakai untuk apa? Menentukan hukum. Di antaranya hadis ni. Hadis ni dhaif, tapi kata ulama dia diamalkan oleh para fuqaha. Sebab tu Imam At-Tirmizi dia letakkan kitab ni, hadis ni dalam bab ni. Supaya apa? Supaya kita faham lah. Supaya kita tahu bahawasanya apa dia? Bahawasanya hadis dhaif itu boleh diamalkan oleh kita. Wa imma dalam bab fadlul amal dan sebagainya. Itu kata maksud daripada Imam At-Tirmizi meletakkan hadis dhaif dalam kitab beliau. Baik, habis berkenaan dengan benda tu. Kemudian masuk masalah 205. Menyapu wuduk supaya segera kering dan hukumnya. Kata Imam Ibnul Arabi Al-Maliki dalam kitab beliau A'radatul Ahwazi, telah bersalahan-salahan ulama pada masalah ini atas 3 qaul. Yang pertamanya, harus menyapu, basah wuduk dan mandi junub. Telah mengatakan akan dia oleh Imam Malik dan Imam Sufyan As-Sawri. Kerana kita mengambil air sembahyang itu bukankah masuk berbuat ibadat, maka apabila sudah dikerjakan berhasillah ibadah. Apabila telah hasil ibadah, maka menyapu kemudian daripada selesainya tiada memberi bekas pada ibadat itu. Imam Ibnu Arabi Al-Maliki didatangkan 3 qaul berkenaan dengan percakapan para ulama berkenaan dengan hukum tersebut. Maka kata Imam Malik dan Imam Sufyan As-Sawri, harus menyapu, wuduk dan juga mandi junub. Dua-dua harus. Maksudnya kalau satu orang dia mazhab Maliki, dia ambil wuduk, habis ambil wuduk dia nak sapu, boleh. Hukumnya harus di sisi Imam mazhab Maliki, yakni Imam Malik radhiyallahu taala anhu dan Imam Sufyan As-Sawri. Inilah yang diamalkan dalam mazhab Maliki. Itu kaul yang pertama. Yang keduanya, makruh menyapu, basah wuduk dan mandi junub, kerana air itulah bekas ibadah. Maka bekas ibadah itu tak boleh disapu supaya jadi saksi atau nur di akhirat kelak. Ada yang mengatakan apa? Makruh sapu lepas ambil wuduk tu lap. Ada kata makruh kerana apa? Kerana air wuduk dan juga mandi junub tu dia akan menjadi saksi di negeri akhirat. Dan memang ada di kalangan para ulama kita yang melarang. Larang dengan larangan makruh, bukan larangan haram tak. Larangan makruh pada lepas ambil wuduk lap. Kecuali kalau sejuk, ataupun kita luka dekat bahagian tangan, kemudian kita tak tahan sakit tu, kita lap. Tu tak apalah. Tapi saja-saja pergi lap, maka ada kaul yang mengatakan makruh. Cuba lihat orang mati syahid. Kerana apakah tidak disuruh syarak mandi kan? Orang mati syahid tuan-tuan, dia tak mandi, dia tak kafan, dia tak sembahyang, terus dikebumikan. Dalam riwayat Imam Muslim, baju yang dia pakai ketika mana dia syahid tu,
baju itulah yang dia akan pakai dekat akhirat. Darah yang mengalir dekat bahagian kepala dia ke dekat tubuh dia, darah itulah yang akan mengalir lagi dekat akhirat. Dan semua tu tuan-tuan, kata Nabi, pada berbau harum, lebih harum daripada kasturi. Tu orang mati syahid. Sebab syahid ni ada dua, syahid dunia dan syahid akhirat. Syahid dunia mereka yang berperang melawan orang kufar dan mati syahid, lawan mana berjihad fi sabilillah. Dia ada yang kedua, dia panggil syahid akhirat. Siapa syahid akhirat ni tuan-tuan? Di antaranya mereka yang meninggal dunia ketika mana menuntut ilmu. Syahid akhirat. Syahid akhirat ni, apa nama syahid akhirat? Depa ni akan dibangunkan oleh Allah Ta'ala di negeri akhirat nanti bersama-sama dengan para syuhada. Depa tak mati perang, tapi kemuliaan kematian mereka tuan-tuan diiktiraf oleh syarak. Antaranya orang yang mati menuntut ilmu, antaranya ibu yang mengandung bersalin dan dia mati. Yang ketiga, antaranya mereka yang mati kerana lemas, syahid akhirat. Yang keempat, mereka yang mati kerana terhempap dengan sesuatu benda. Yang kelima, mereka yang mati kerana menangguh rindu. Sebab rindu ni tuan-tuan dia pedih. Dalam kitab Al-Jawrul Mahub, antara syahid akhirat apa dia? Syahid akhirat ni kita terlalu rindu dengan satu orang sehingga kan mati. Contoh, kita terlalu baik dengan isteri kita, terlalu baik dengan suami kita dan anak kita. Allah Ta'ala ambil, meninggal dia. Rindu sangat, tak tertahan. Akhirnya kerana rindu tu kita sakit dan kita mati. Dan mati kita tu diiktiraf oleh syarak mati apa? Mati syahid, tapi syahid akhirat. Sebab rindu ni tuan-tuan, dia benda yang sangat pedih. Betul Syekh Ali Jumaah hafizahullah Ta'ala mengatakan pada rindu ni dia satu benda yang Allah Ta'ala berikan ibtila kepada satu orang yang mempunyai perasaan yang sangat cinta kepada kekasih dia. Dia akan mati, dia tak tahan. Jadi ada mati syahid tu diiktiraf oleh syarak. Itu di antara perkara-perkara yang mati syahid akhirat, tapi depa ni mesti dikafankan, dimandikan, dikafankan dan disolatkan. Cuma dekat akhirat nanti dia akan bangun bersama dengan para syuhada. Itu dia panggil syahid akhirat. Macam orang mati syahid ni dia tak mandi terus. Bukankah supaya darahnya itu saksi ia di dalam peperangan? Begitu juga air wuduk itu jangan dikeringkan supaya ia akan menyaksikan mengambil wuduk di dunia. Itu antaranya. Maka telah berkata makruh itu siapa? Antaranya Ibnu Umar dan Ibnu Abi Layla, bahwasanya Nabi SAW menolakkan sapu tangan atas Maimunah yang diberinya pada Nabi SAW kerana buat sapu mengeringkan wuduk, dan telah memilih qaul makruh ini oleh Imam Abu Hamid. Abu Hamid mana tuan-tuan? Al-Asfayani. Abu Hamid dia ada dua, Abu Hamid Al-Ghazali, satu lagi Abu Hamid Al-Isfaryani, dia ulama mazhab Syafi'i. So kalau kita fiqh, kalau kita baca telah berkata Abu Hamid mana tu? Al-Isfaryani, bukan Imam Ghazali. Kalau Imam Ghazali dia akan letak Abu Hamid, dia akan letak Al-Ghazali. Itu cara baca kitab mazhab Syafi'i. Sebab dia ada nama-nama yang laqab kunyah dia sama. Kunyah ni maknanya nama abu-abu tu. Dalam mazhab Syafi'i ada dua ulama yang menggunakan gelaran Abu Hamid. Abu Hamid Al-Ghazali, ini Imam Al-Ghazali, Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Yang kedua Al-Isfaryani. Yang kalau kita baca kitab fiqh, kalau dia letak Abu Hamid, itu merujuk kepada Imam Al-Isfaryani, bukan Imam Al-Ghazali. Daripada ashabu Asy-Syafi'i. Betul ni lah yang diguna pakai tuan-tuan dalam mazhab Syafi'i. Maknanya para ulama dalam mazhab Syafi'i mengatakan makruh wuduk dan juga mandi junub selepas daripada mengambilnya. Tapi kalau kita dah tak selesa, ada pun
cuaca yang sangat sejuk, lap tidak ada masalah lah. Tapi kalau boleh mengelakkan daripada lap. Sebab apa? Sebab dia akan menjadi saksi di negeri akhirat. Larangan Rasulullah supaya lap ni pun tak kuat. Kan Nabi larang lap. Pun tidak kuat. Nabi lap wuduk tu, larangan benda tu tak kuat pada sudut nas tu. Cuma mazhab kita Syafi'i pilih kalau boleh tidaklah dilapkan. Biar dia kering pada anggota badan. Memang dalam satu hadis riwayat Imam Bukhari, selepas daripada mandi junub, Nabi diberikan oleh Sayyidatuna Maimunah, kalau tak salah saya, seperti mana dalam riwayat ni, berikan Nabi tuala, Nabi tak lap lepas daripada mandi junub. Tapi kalau kita baca keseluruhan ayat hadis tersebut, kita tahulah kenapa Nabi tak lap. Sebab Rasulullah SAW mandi janabah baginda Rasulullah hanya kadar 1 sok. Bukan macam kebanyakan daripada orang hari ni yang ambil uduk, kalau mandi janabah ada 1 kolam, so dia lenjun, badan tu lenjun. Nabi hanya mengambil uduk dengan kadar 1 sok. 1 sok ni dengan kadar berapa? 4 cupak. 1 cupak bersamaan dengan 686 gram. Ada kiraan lain pun ada, tapi paling tidak 686 gram. So lebih kurang dalam 2 kilo ataupun hampir kat 3 kilo air saja, bukan 1 kolah. Di rumah saya memang ada bekas tu. Di rumah saya ada bekas mut dan bekas sok. Kalau bekas sok besar tu ya. Dan itulah cara Nabi ambil janabah. Bukan Nabi hanya celup dengan tangan, sapu dekat bahagian anggota, sapu lap. Mana kalau kita ambil wuduk, ambil janabah, mandi janabah dengan cara macam tu tuan-tuan, kita tak perlukan tuala untuk lap selepas daripada mandi. Kalau kita guna cara wuduk Rasulullah, maka kita tidak akan lap wuduk kita. Sebab apa? Sangat penggunaan air yang sangat minimal. Dan benda tu saya sentuh ketika mana daurah Kitab Salah di Surau Bukit Jana. Kita datangkan riwayat tersebut, dan memang Nabi hanya mengambil wuduk dengan kadar 1 mud. 1 mud ni bekas tak besar mana tu, tak besar tu ya. Lebih kurang dalam 686 gram lah 1 mud. Jadi besar tu. Itulah wuduk Rasulullah. Kalau sok Nabi besar tu, tinggi sikit sekadar tu. Orang ni 1 tu kolah. Jadi maknanya mudah je, tak susah. Cuma bagi orang was-was problem lah. Tapi bagi orang yang tidak ada was-was, tidak ada masalah. Sebab apa? Sebab dia rata kan. Kita ambil wuduk, kita rata dan sebagainya, itu dah memadai. Tapi sebab tu kalau kita baca hadis tu, oh betul lah. Pasal apa Nabi SAW tak lap? Sebab apa? Penggunaan air yang sangat minimal. Penggunaan air yang sangat minimal. Betul, saya pernah mengajar itu. Ada satu orang tanya, Ustaz, Nabi tak apa lah, zaman lah tu ayat sikit. Betul lah, memang ayat sikit. Sebab kita faham memang zaman tu air sikit. Tapi isunya bukan pada zaman, tapi pada isunya adalah menggunakan air dengan sebaik mungkin. Sebaik mungkin. Tu mandi junub dan juga wuduk baginda Nabi SAW. Kemudian yang ketiganya, memakruhkan akan dia oleh Ibnu Abbas pada wuduk, dan tiada makruh pada mandi junub. Ini di antara yang disebut oleh siapa? Sahabat Nabi SAW, sepupu baginda Nabi SAW, yakni Ibnu Abbas, ataupun namanya Abdullah bin Abbas. Dia ni adalah anak kepada Sayyidina Abbas. Sayyidina Abbas ni adalah adik kepada Sayyidina Abdullah, abang kepada Sayyidina Hamzah. Semua anak Abdul Muttalib. Abdul Muttalib dia ada 7 orang anak laki-laki. 7 orang anak laki-laki. Yang Islamnya Sayyidina Hamzah dan juga Sayyidina Abbas. Yang paling cerai Abu Lahab tu paling cerai, tak boleh buat apa. Dia satu lagi bapa Rasulullah. Bapa Rasulullah ni kita kategorikan beliau sebagai Al-Fatrah. Al-Fatrah ni
Maknanya mereka ni tak sempat menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka ni akan dimasukkan ke dalam syurga. Tu bapa Rasulullah. Saya cerita isu ni panjang sikit, tapi tak perlulah pada pagi ni, sebab isu berkenaan dengan ayahanda Nabi ni jadi isu hangat di kalangan para ulama. Sebab ada dalil yang mengatakan bapa Nabi SAW ke neraka, tetapi dalil itu dihujahkan oleh para ulama, dihuraikan oleh para ulama apa maksud hadis tersebut. Tapi nak kata kat sini, di sisi Ahlussunnah wal Jamaah, ayahanda Nabi adalah dipanggil sebagai Ahlul Fatrah. Ahlul Fatrah ni apa? Mereka yang tak dapat ataupun tak terima Rasul, meninggal sebelum datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka dikategorikan sebagai Ahlul Fatrah. Di akhirat nanti mereka akan dimasukkan ke dalam syurga. Sebab ada satu riwayat Nabi mengatakan para Nabi tidak akan lahir daripada sulbi orang musyrik. Para Nabi tidak akan lahir daripada apa? Sulbi orang musyrik. Maksudnya tu jelas kata Nabi pada semua Nabi-Nabi selepas daripada Nabi Adam alaihissalam, semuanya dilahirkan daripada ibu dan ayah yang beriman dengan Allah. Itu dalilnya. Jadi adalah hujah yang panjang, cuma nak sebut sini. Ibnu Abbas dia kata pada makruh pada wuduk dan tidak makruh kepada mani junub. Dan kata Imam Al-A'mash, hanya sanya makruh ia pada wuduk kerana takutkan jadi adat. Jadi adat apa, lap kan, patutnya dibiarkan, tapi menjadi adat sebab orang pakai lap, kita pun lap sekali. Tapi sebaiknya tuan-tuan, aulanya kalau tuan-tuan rasa selesa, maka tak perlu ada lap wuduk tersebut. Biarlah dia kering di anggota badan kita. Tapi kalau kita duduk di tempat suasana yang sejuk, hari tu hari yang sangat sejuk, sampai semayang pun dah menggeletak badan, tak apalah lap, tak ada masalah. Cuma apa, kalau boleh tidak dilap, walaupun hukumnya makruh. Dan kata Imam Abu Isa At-Tirmizi, dan sungguhnya telah mengatakan tiada mengapa oleh satu kaum daripada ahlul ilmi, daripada sahabat-sahabat Nabi SAW, dan mereka yang kemudian daripada mereka itu pada memakai sapu tangan kemudian daripada wuduk itu bagi mengeringkannya. Dan orang yang memakruhkan itu hanya sanya memakruhkan ia akan dia daripada pihak bahawasanya dikata orang bahawasanya wuduk itu ditimbang akan dia, dan diruayatkan akan dia yang demikian itu oleh itu daripada Sa'id bin Musayyib. Dia boleh baca dua, Musayyib ataupun Musayyab. Ada kata Musayyab yang paling tepat, ada yang kata Musayyib yang paling tepat, tapi terpulanglah. Dan Imam Az-Zuhri, Imam Zuhri ni adalah imam kepada Imam Malik, guru kepada Imam Malik. Jadi ni tuan-tuan, maka kata Imam At-Tirmizi, Imam Tirmizi buat kesimpulan apa dia? Tidak mengapa kalau kita lap badan kita selepas daripada mengambil wuduk. Dan ulama yang memakruhkan tu mengatakan apa dia? Wuduk tu nanti akan ditimbang dekat akhirat. Maksudnya mereka ni wuduk tu akan jadi saksi di negeri akhirat. Dan benda tu ada diriwayatkan daripada apa? Daripada Sa'id bin Musayyib dan Imam Al-Zuhri. Jadi dalam mazhab Syafi'i kita mengatakan hukumnya adalah makruh. Tapi terpulang lah. Kalau tuan-tuan rasa lap lah, tapi hukumnya makruh. Tapi dia taklah sampai mencacat dekat semayang kita, tak. Cuma kalau boleh dibiarkan itu lebih baik. Tapi kalau tuan-tuan rasa tak selesa, sejuk dan macam-macam lah, maka lap tu tidaklah menjadi hukumnya adalah haram. Itulah kesimpulan daripada hukum berkenaan dengan lap anggota wuduk setelah daripada mengambil wuduk. Kemudian masalah 206, kanan dan kiri dan hadisnya. Ya saudaraku, adalah Rasulullah SAW itu amat sukanya ia membuat satu pekerjaan yang kebajikan lagi mulia, dan ada padanya kanan kiri, maka ia dahulukan akan kanan atas kirinya. Maka hadisnya iaitulah an Aisyah radhiyallahu taala anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu tayammuna fi tuhurihi idza tatahhar wa fi tarajjulihi idza tarajjul,
Diriwayatkan daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka ia akan menggunakan kanan lebih dahulu daripada kiri pada bersucinya, yakni pada wuduknya dan mandi hadasnya apabila ia bersuci, yakni apabila mengambil wuduk atau mandi hadas, dan pada menggunakan kaki kanan dahulu daripada kaki kiri apabila menggunakan ia akan dia, yakni memakai seluar dengan kanan dahulu dan memakai kasut dan masuk masjid dan masuk ke majlis Quran semuanya dengan kanan dahulu daripada kirinya. Ni antaranya datang ke Syekh Idris Marbawi berkenaan dengan isu mendahulukan anggota kanan pada ibadah dan mengkemudiankan anggota kiri. Betul, Nabi SAW seperti riwayat Imam Sayyidatuna Aisyah ni mengatakan Nabi sangat suka mengutamakan belah kanan ketika mana bersuci, dan Nabi SAW sangat suka memakai kasut menggunakan didahulukan kaki kanan lebih daripada kaki kiri. Imam At-Tirmizi pun datang riwayat ni dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Maknanya kanan tu lebih utama lah. Tapi kalau kiri pun tak apa. Maknanya terpulang. Benar ni tuan-tuan, isu kanan kiri ni dia pada sudut ibadah. So, kalau contoh kalau kita ambil wuduk, Ustaz saya nak ambil wuduk belah kiri dulu boleh? Boleh, tak ada masalah. Asalkan basuh tangan tu. Tapi hukum dia makruh tu je. Hukum dia makruh. Nak basuh tangan kanan dulu boleh? Nak basuh tangan kiri pun boleh, tapi aulanya belah kanan. Kalau belah kiri hukumnya makruh. Itu je hukum dia. Sebab apa? Sebab itulah yang dibuat oleh baginda Nabi SAW. Baik. Masalah 207. Kanan kiri dan tempat-tempat gunanya. Bahwasanya kaedah yang berkekalan pada syarak menggunakan kanan itu iaitulah pada tiap-tiap barang yang dihormati lagi mulia, seperti memakai kain, hendaklah disarungkan kaki kanan dahulu. Macam kita orang lelaki lah pakai kain, maka dimasukkan kaki kanan dahulu. Dan memakai seluar, kasut, masuk masjid. Masuk masjid ni tuan-tuan, kalau boleh jaga. Maksudnya apa dah? Masuk dah dengan kaki kanan. Kalau dah masuk dengan kaki kiri, keluar balik. Jangan balik rumah, keluar balik, masuk balik kaki kanan. Tu antaranya. Jangan kita cuba kalau kita perhati tengok kan, siapa masuk kaki kiri? Ramai sebenarnya. Dia tak sedar tu, dia tak sedar. Kan mungkin dia kalut. Imam Tok Bilal dah iqamat dah. Dia pula kalut nak masuk. Dia tak kira dah kaki kanan kiri. Masuk kanan dia termasuk kaki kiri. Tu kalau kita perasan masuk kaki kiri, keluar balik. Masuk kaki kanan. Supaya apa? Supaya mendapat pahala mengutamakan yang kanan. Dan bersugi mana kita utamakan yang belah kanan, kemudian baru belah kiri. Dan bercelak pun utamakan yang belah kanan. Imam Tirmizi datangkan hadis berkenaan dengan isu isu berserak. Nabi mengutamakan, Nabi buat 3 kali belah kanan, kemudian 3 kali belah kiri. Itu celak. Dan celak ni tuan-tuan, aulanya dipakai pada waktu malam. Itulah sunnahnya. Dan celak ni adalah perhiasan orang lelaki asalnya. Salah satu perhiasan orang lelaki adalah memakai celak, bukan untuk orang perempuan. Orang perempuan kalau nak pakai celak ya silakan, tapi dalam rumah, bukan di luar rumah. Itu hukum dia. Sebab celak ni tuan-tuan dia mata kan. Kalau ni kita pakai mask pula, pakai mask, so nampak mata. Nabi kata an-nazar, pandangan mata itu daripada pandangan syaitan. Betul kalau orang pakai purdah, pakai niqab ke apa kan, tak digalakkan untuk pakai celak mata bagi orang perempuan. Malah kalau boleh tinggalkan. Kalau nak pakai celak, pakailah di rumah. Untuk apa? Untuk isteri, untuk suami. Pakailah celak tebal mana pun tak apa. Sampai orang lelaki kita terkejut pun tak apa. Tapi nak kata pakai di luar, bukan perhiasannya. Sebab tu perhiasan orang wanita itu sebaiknya banyak di rumah. Aulanya banyak di rumah daripada di luar rumah. Celak pun lelaki sama.
Kalau laki-laki nak pakai, ya pakai siang pun boleh, tidak ada masalah. Tapi yang dibuat oleh Nabi SAW adalah menggunakannya pada waktu malam. Dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan batu ismit. Ismit ni tuan-tuan batu celak. Kalau tuan-tuan pergi Saudi hari ni, batu tu dia pada jual, tapi tak payahlah beli batu tu, jenuh ke kita nak katok dia. Buat apa? Cari tanya pada dia, ada tak yang telah dihancurkan. Batu ismi ni elok pakai di mata sebab apa tuan-tuan? Dia akan menguatkan mata, menyihatkan mata dan menumbuhkan bulu mata. Tu kelebihan dia, batu ismi. Tapi jaga-jaga, kata Imam Ibrahim Bajuri, bagi orang yang sakit mata jangan bercelak. Gunakan batu ismi, dia bahaya. Tapi kalau mata kita okey, tak merah, tak apa, pakailah. Sebab itulah yang dipakai oleh Nabi SAW. Panggil batu ismi. Ismi. Dan bergunting misai pun sama juga, belah kanan dulu. Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim menyebutkan benda ni. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, kata Nabi SAW, afful lihyah, biarkan janggut kamu, wa qassus syarib, dan qassu ni apa dia? Kata ulama, dia ada dua maksud. Yang pertama dengan makna cukur, yang kedua dengan makna gunting. Dalam mazhab kita Syafi'i, kata Imam Nawawi, gunting lebih aula daripada cukur. Maksudnya kalau kita cukur misai, jangan nampak licin ya. Mana biar ada sikit baki-baki daripada misai tersebut. Kemudian kalau kita gunting misai ni, aula daripada mana? Kanan misai, kena buat pergi kiri. Itu Imam Nawawi sebut dalam syarah Sahih Muslim. Berkenaan dengan perkara-perkara yang dibuat oleh baginda Nabi SAW. Antara Nabi suruh biarkan janggut biarkan. Maksudnya biarkan apa? Jangan digunting, jangan dicukur. Kalau gunting pun kalau dia dah panjang sini, so disuai untuk gunting. Ataupun janganlah dicukur. Waktu dalam mazhab Hanbali mengharamkan cukur janggut, tak boleh. Mazhab Syafi'i memakruhkan benda tersebut. Tapi kalau kita nak kemas tak apa, gunting bagi kemas kan, tak ada masalah. Tu bagi bergunting, menggunting misai, dan juga membiarkan janggut. Dan bersikat rambutnya panjang, disikat dan diminyakkan. Mengerat kuku, mencabut bulu ketiak, cukur kepala, memberi salam sembahyang, mandikan anggota junub, keluar daripada jamban, berjabat tangan, menyapu Hajarul Aswad. Kita sapu kat Hajarul Aswad tu kan, Nabi jaga-jaga kalau tengah ihram jangan sapu. Sebab apa? Sebab Hajarul Aswad tu diletak minyak wangi, so orang ihram dilarang untuk berwangi-wangian. Betul, kalau boleh elokkan. Kalau pakai ihram, elokkan daripada bergantung dekat Kaabah, dekat Multazam tu kan, ada orang letak pipi ni, kena kita pun rabat juga pintu Kaabah tu, elok. Sebab apa? Kalau kena baju ihram kita biar kena dam. Sebab apa? Orang pakai ihram tak boleh berwangi-wangian, memakai minyak wangi. Dan lain daripada itu semuanya dengan kanan dahulu disunatkan oleh syarak. Syarak mensunatkan benda tu. Semua tu yang disebutkan tadi tu semua dengan kanan. Adapun kiri, gunakan pada lawannya misal yang tersebut itu. Seperti keluar daripada masjid, maka keluarkan kaki kiri dahulu dan masuk jamban, mengeluarkan hingus, istinja, menanggalkan kain, mencabut seluar, menanggalkan kasut dan barang yang menyerupai yang demikian, sunat dengan kiri belakang. Itu semua sunat dengan kiri. Yang mana faham-fahamlah tuan-tuan, benda yang kita buat selama ni memang betul adalah. Cuma kita jaga-jagalah perkara tersebut supaya dapat mengikuti sunnah Nabi SAW. Dan yang terakhirnya, masalah 208, kanan kiri dah hukum menggunakannya. Bahawasanya telah ijma' ulama atas bahawasanya mendahulukan kanan atas kiri itu, sama ada tangan atau kaki pada wudu itu sunat jua. Maknanya kalau orang ambil belah kiri, hukumnya makruh. Maka jikalau menyalahi seseorang akan dia nescaya luput afdal dan sah wuduknya. Afdal dia habis, tapi wuduk sah. Kata Imam Syafi'i dalam babul ghusl yadain, dan memulai seseorang itu dengan kanan daripada tangannya,
dahulu daripada kiri. Maka jika memulai dengan kiri dahulu daripada kanan, aku tiada suka yang demikian itu, dan tiada aku memikirkan dan aku i'tiqadkan atasnya mengembalikan wuduknya. Kata Imam Syafi'i dalam Untuk Imam Syafi'i ni tuan-tuan, kalau kita baca dalam Al-Um, lebih kurang dalam 6 jilid kitab Imam Syafi'i tu, bila mana Imam Syafi'i sebut aku tidak suka, itu hukumnya adalah makruh. Kalau dia kata aku suka, itu hukumnya sunat. Itu dia panggil mujtahid tu. Benar, percakapan dia tu menandakan benda tu ada hukumnya sendiri. Betul. Kalau kata Imam Syafi'i di sini, kata apa dia? Kata Imam Syafi'i, dan tiada aku suka yang demikian itu. Maksudnya apa? Siapa yang ambil uduk mendahulukan anggota kirinya, hukumnya adalah makruh. Itu perkataan mujtahid Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Dan telah berkata Syu'bah, dan telah berkata Syiah, ialah wajib. Syiah kata siapa ambil wuduk belah kiri, maka dia kena ulang balik wuduk dia balik. Dan tiada terbilang dengan menyalahi Syiah itu. Syiah tak boleh pakai. Tu kata tak terbilang tu, maksudnya tak boleh pakai. Dan ketahui kiranya ya saudaraku, bahwasanya memulai dengan kiri sungguh pun harus, maka ialah makruh sebagai nas Imam Syafi'i di dalam Al-Tadi. Dan ialah yang zahir mana, yang jelasnya. Dan sungguhnya telah tersimpul ijma' ulama atas bahwasanya tiada ia diharamkan meninggalkannya, maka tetaplah bahawa ianya makruh. Kemudian ketahuilah bahwasanya setengah daripada anggota wudu itu barang yang tiada sunnah atasnya mendahulukan kanan, iaitu dua telinga. Dua telinga tak apa tuan-tuan. Telinga tak payahlah kanan dulu, ada dua boleh. Kanan dan juga kiri disekalikan. Dan dua tapak tangan ketika mana kita nak ambil wuduk. Itu tak apa, dua tapak tangan. Dan dua pipi ketika mana basuh muka kan. Takkanlah basuh sebelah dulu, kena semualah. Sebab ada anggota yang sekali. Bahkan suci kedua-duanya itu dengan sekali sapu. Maka jika sekiranya uzur dengan sebab kudung tangan umpamanya, maka dahulukanlah yang kanan. Tu kalau kudung ke apa ke, contoh tangan kanan tak ada, kiri je ada, tak apalah, buatlah kiri tu. Jadi benda yang melibatkan anggota yang kudung. Jadi insya-Allah nanti kita akan masuk ba ma yuqal ba'dal wudu, apa yang disebut, yang diucapkan selepas daripada wudu. Wallahu a'lam tuan-tuan. Insya-Allah kita sambung lepas raya jawab dah. Bulan 4 nak raya, bulan 4 nak raya pula. Bulan 4 nak puasa, bulan 5 raya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagilah kesempatan kepada kita untuk kita beribadat seperti mana biasa. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan Ramadan tahun ni Ramadan yang paling terbaik. Setelah hampir tahun lepas kita tak dapat menunaikan solat tarawih bersama-sama, dan mudah-mudahan tahun ni Allah Ta'ala izinkan kepada kita untuk kita menunaikan solat tarawih. Dan ambillah kesempatan tuan-tuan dengan kedatangan bulan Ramadan ini, seperti mana yang dibuat oleh golongan ahli salaf, yang ini dengan mendahulukan membaca Al-Quran lebih daripada segala-galanya. Dan yang paling baik ni tuan-tuan, kata Al-Hafiz Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif, disunatkan bagi satu orang itu ketika mana hampir masuknya bulan Ramadan, dia berazam untuk mengkhatamkan Al-Quran. Azam ni mana memang nak buat sungguh lah, bukan niat je, tapi baca ada tak jadi juga. Maksudnya dia azam nak khatam. Khatam tak khatam tu kerja Tuhan lah, tapi nak azam. Itu disunatkan. Sebab apa? Bulan Rejab, bulan Syaban ni tuan-tuan adalah bulan yang disuruhkan banyak selawat. Sebab apa? Ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima tu turunnya pada bulan Rejab. Turunnya pada bulan Syaban. Lepas tu digalakkan oleh para ulama, antaranya Al-Imam Al-Muhaddis Profesor Dr. Said Muhammad Alawi, dia mengatakan bahawa bulan Syaban adalah bulan yang disunatkan untuk memperbanyakkan selawat. Adapun bulan Ramadan diperbanyakkan, disunatkan memperbanyakkan membacaan Al-Quran. Betul Imam Syafi'i dalam bulan Ramadan stop pengajian beliau.
Dia menumpukan Quran sehingga kan dia boleh khatam satu hari 2 kali, siang dan juga malam. Itu memang hebat ah. Kita khatam juga baca qul huwallahu ahad 3 kali. Khatam jugalah. Tapi khatam tu tak jadi apa pun. Tapi khatam dia ada maknanya 30 hari 60 kali. Tu maknanya waktu tu habis dengan kita tak boleh tuan-tuan, kita banyak kerja. WhatsApp pun dekat 100 grup. Nak kena balas semua pula. Jadi banyak kerja. Jadi tak apalah kalau tak dapat nak dapat macam para ulama, memang tak dapat dah kita. Janji tuan-tuan ada baca Quran ketika mana bulan Ramadan, dan mudah-mudahan Allah Taala kuatkan diri kita untuk membaca kalamnya. Wallahu a'lam. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.